sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Apakah kaitannya dengan micro credentials? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Saya Hasfarizal Kamaluddin bersama anda dalam program Bicara Minda selama setengah jam merungkai tentang persoalan ini bersama tetamu istimewa kita, Pengarah Kanan Pembangunan Dasar dan Kepakaran, Encik Muhammad Zafir bin Mustafa. Encik Zafir, terima kasih kerana sudi hadir ke studio Bicara Minda kita pada pagi ini. Sama-sama dan terima kasih sebab menjemput. InsyaAllah. Jadi Encik Zafir, kalau kita tengok, kita state kepada apakah yang bakal kita kupas pada pagi ini. Masa singkat, 30 minit, rasa dalam 20 minit sebab kita nanti ada soal jawab. Betul. Jadi kita try to fokus pertamanya kepada sedikit sebanyak konsep pasal micro-credential lah. Yeah. Macam pepatah, kita dah mula dengan pepatah sikit-sikit lama-lama juga saya bagi lagi satu pepatah iaitu tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kenal dulu. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua, of course kita akan cuba sikit sebanyak untuk berkongsi sedikit tentang peranan MQA untuk menyokong ekosistem micro-credential di Malaysia. Ya, itu basically dua benda secara ringkas dan I hope mohon izin kalau secara santai kita InsyaAllah kita sampaikan. Yes. Jadi kalau kita tengok pada kita punya micro-credential itself lah, so apakah definisi atau dia punya konteks micro-credential secara definisinya? Definisi ya. Pada umumnya kalau kita tengok dalam literature review dalam dan luar negara, tidak ada yang fix lagi. Pada 2019 Beverly Oliver daripada Australia mencadangkan definisi yang diberikan oleh UNESCO. Baru-baru ni kalau saya ada terbaca tentang satu kumpulan dari Europe mencadangkan another version of definition. Tapi pada asasnya saya rasa kita berpegang pada tiga perkara. Okay. Pertama, micro-credential ni melibatkan kursus pendek dalam tempoh singkat. Tapi secara sophisticatednya zaman sekarang orang panggil dalam bahasa Inggeris bite size module. Okay. Bite size learning. Okay, bite size. Okay. Itu dia. Yang kedua, dia mesti melibatkan pengetahuan dan juga kemahiran yang khusus. Dah tempoh pendek tak adalah kita belajar banyak kan, tapi dia khusus. Belajar sesuatu yang khusus dan boleh digunakan. Especially yang ni dia rapat dengan konsep upskilling dan reskilling. Okay. Yang ketiganya, dia mesti ada elemen verifikasi pencapaian ilmu dan pengetahuan tersebut. Sebab di akhirnya, elemen micro-credential is about persijilan. Yes. The end goal lah. Okay, yes. Itu basically itu tiga perkara. Cuma kalau pergi kepada dokumen MQA, kita tambah dua lagi aspek. Okay, kita tambah pertamanya, dalam definisi yang kita berikan, dia boleh terdiri daripada program yang unbundle daripada program accredited by MQA. Okay. 3 kredit daripada program Bachelor of Business Administration satu college ditawarkan secara micro-credential secara pecah kecil. Program sedia ada. Dan ia boleh juga adalah program-program yang di luar. Kredit sendiri atas keperluan, 3 kredit totally new. So itu dipanggil standalone. Dan dari segi kategori lah, kita ada pembelajaran formal dan informal. Formal ni kita tahu, kita ambil khusus diploma itu semua formal. Dan berdasarkan sekarang ini, kategorinya masih lagi dalam bentuk informal yang diambil secara informal di luar-luar sana. Tapi itu kategorinya lah dari segi pandangan pakar. Itu kalau kita tengok sidang penonton itu seperti juga dipaparkan lah, that's the definitions iaitu micro-credential. Cuma Encik Zafir, itulah kalau kita tengok kita back lah, kalau saya boleh share Encik Zafir, daripada awal kita kongsikan tajuk ni memang dia peribahasa lah, and then diri saya sendiri kalau kita tengok peribahasa ni kita daripada kecil kan, mak kita sering ingatkan tu ada baki RM10 masuk tabung lah, masuk tabung and so on. Cuma saya sedang sebagai saya percaya sidang pendengar penonton semua masih juga tanya apa kaitan dengan sikit-sikit lama-lama jadi bukit tu. Okay, this micro-credential itself. Secara jujurnya bila saya bagi tajuk ni nak nampak catchy. Okay. Dia catchy. Okay, biasalah kalau kita nak dapat ini elemen di mana kita nak tarik promotion. Promotion. Tapi promotion side promotion apa itu that's the other side, tapi dia masih ada kaitan dengan apa yang kita bincangkan. Okay, duit, dari segi duit sikit-sikit lama-lama jadi bukit, you kaya. Betul. You kaya, many things that you can do. Alright? Tapi kita lihat dari konteks ilmu.
Micro credential, kita cerita pasal ilmu dan kemahiran yang kita ambil secara sikit, ringkas. Tapi bayangkan kalau ilmu dan kemahiran ini dah banyak. Okay, kalau tengok kat paparan tu, kita tengok satu. Tapi bila blok satu tu ada 16. Betul. Okay? Blok kedua ada 16. Blok ketiga ada 16. Jadi kalau keseluruhannya, orang tu dah ada ilmu yang banyak. Dia dah pakar, dia dah ada kebijaksanaan dan sebagainya. Satu blok tu sikit lah. Sikit. Masa mula-mula dia belajar tu, dia just nak belajar benda tu untuk buat sesuatu. Okay. Tapi bayangkan kalau pada satu masa, dah 2-3 tahun atau 4 tahun dah banyak. Saya rasa lah, saya jangkakan ada banyak individu dalam situasi ni akan tanya, I'm about to get a better qualification. Boleh tak boleh? Yes. Takkan saya nak mula balik daripada zero. Kan? Itu lama-lama tapi konsep ni lama-lama sikit-sikit lama sikit ni kita akan kaitkan dengan peranan MQA nanti, di mana kita akan memberi ruang-ruang di mana dia akan lead into pengaduan klien. Oh, so itu bukit yang sedang itu bukitnya. Sedang menonton, kena tunggulah bukit tu kan. Bukit tu. Kita letak kita berada di kaki bukit tu. Jadi Cik Zafir, micro credentials ni some of them ada mengatakan lah yang the term pun kita baru-baru dengar, atau kita tak sure. Ada yang cakap it has been there for a long time. Jadi kalau mungkin Cik Zafir boleh kongsi bila actually micro credentials ni mula ditawarkan. Okay. Secara peribadi pun kadang-kadang kita susah nak tentukan bila start, because saya rasa perkembangan dunia pendidikan digital dan elektronik ni dia banyak berlaku pendekatan konsep yang banyak. Ada open education resources, ada massive open online courses, ada at one time dia ada SPOOK pula, saya pun tak ingat, tapi a version of massive online courses tu. Dan dia ada micro credential, ada micro degree, ada nano degree, ada nano master, tu banyak. Tapi kita lihat kepada satu perkara yang berdasarkan bacaan saya adalah ada satu tulisan lah yang saya rasa benda ni mungkin saya boleh pegang. Dia bermula daripada 2013. Apabila satu usaha memperkenalkan digital badges untuk adult learner, menyediakannya untuk pasaran pekerjaan. Itu dia Amerika Syarikat. Dan saya rasa dari situ dia akan evolve lah. Dia evolve micro credential ini. Maksudnya pada waktu tu dia hanya lihat pada tentang open badges. Tapi kalau ikut sekarang ini, definisi-definisi yang diberikan oleh banyak pakar-pakar di luar negara, dia termasuk nano degree, micro degree, nano master, semua tu. Even MOOC sendiri pun dah termasuk dalam konteks micro credential berdasarkan kepada definisi umum yang saya sharing tadi. Okey, itu sikit sebanyak yang kalau boleh saya kongsi. Jadi Cik Zafir, kalau kita tengok di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi lah secara amnya, memang sangat-sangat menggalakkan flexible education. And it has been thrown, I think, last few years. And this year it has been strengthened lagi, diperkuatkan lagi oleh our yang berhormat menteri lah. Jadi di peringkat ini micro credentials ni pula, apa dia punya, is it supporting? Of course it has to support. Apakah kepentingannya kepada, saya percaya, sistem pendidikan latihan tu? Saya mungkin soalan ni agak luas kalau kita nak jawab. Saya nak touch pada satu aspek saja tentang flexible education. Satu perspektif yang dibawa dengan konsep micro credential ini adalah apa yang ada dalam MQF 2.0, konsep multi entry multi exit. Kita biasa dengan tradisi kalau kita register daftar ke satu program diploma, kita secara skemanya, skema ataupun secara skim tu, skim kajian tersebut, we need to be there for about 2 years minimum. Kalau bachelor minimum 3 tahun, 4 tahun. Mengikut bidang. Okay? Tapi kalau micro credential, sebab kita mengambil dalam saiz pembelajaran yang kecil, bila perlu kita masuk kursus, lepas tu keluar, kemudian masuk lagi. Very flexible. Very flexible. Maksudnya elemen personalized learning, that mean you belajar apa yang you nak, apa yang you suka. Okay? Kalau you masuk diploma, you suka diploma tersebut, tetapi you kena ikut laluan yang diberikan. Yang ni kita ikut apa? Ikut apa yang kita nak. So elemen personalized learning very strong. Ada setengah mungkin ada setengah
individu tu, dia boleh pergi ke laluan yang diploma. Ada setengah individu tu dia lebih suka untuk bekerja dan juga mengambil sikit-sikit. Itu maksudnya. Di sini kalau kita tengok, kita kata kepelbagaian kecenderungan pembelajaran. Dan di pihak saya, kalau saya lihat, ini penting. Sebab ekosistem pembelajaran kita memberikan peluang yang pelbagai. Betul. Dalam pembangunan bakat lah. Yang itu, elemen yang itu basically banyak akan menyokong maximization of pembangunan bakat. Dan juga satu lagi saya rasa dia berkait dengan pelan strategik pendidikan tinggi yang shift 3, nation of lifelong learning. Setiap rakyat kita berpegang tentang pembudayaan pembelajaran panjang. Betul. Seperti yang dikongsikan di paparan baru saja Cik Taufik mention tadi, iaitu this is the third shift betul, yang berkaitan. Jadi Cik Taufik, kalau kita tengok tadi Cik Taufik dalam merungkai definisi tu, Cik Taufik ada mengatakan bahawa it comes from a variety lah definitions, and some school of thought mengatakan begini begitu kan. Jadi what makes micro credentials di Malaysia ini, apakah dia punya orang cakap pengiktirafan yang special, atau mengatakan ni micro credentials ni ialah micro credential Malaysia? Micro credential Malaysia. Okey. Yang ini MQA ada publish satu garis panduan lah pada tahun 2020. Apa yang specialnya garis panduan ini? Kalau kita boleh paparkan, kita memperkenalkan, ada satu lagi ke depan lagi. Ada satu lagi. Yes, next. Okay. Next yang ni ya. Kita memperkenalkan Malaysian Micro Credential Statement. Okay. Kalau pembelajaran yang mungkin yang tradisi khusus pendek, dia akan bagi some kind of certification, you telah mengikuti program ini dan khusus ini, dan basic khusus ini is tentang apa, sikit saja. Tapi kat sini kita berpandangan untuk membolehkan seseorang satu-satu pencapaian melalui micro credential ini boleh diterima oleh pelbagai pihak. Kita kena bagi information yang lebih. Yes, betul. Kalau contohnya kursus tersebut datang daripada komponen program bachelor sebagai ditunjukkan di sana. So kita mention lah kat situ. So dia datang daripada satu proses pendidikan yang memang telah terbukti telah ada elemen kualitinya. Sebab takkan simply you buat bachelor tanpa elemen kualiti. Jadi kita tarik satu komponen. So information tu yang kita sebenarnya kita nak kita menggalakkan. Maksudnya information yang akan memberi indikator kualiti untuk orang menerima. So itu kita perkenalkan Malaysian MMS. Yes. Jadi agensi kelaikan Malaysia sebagai sebuah badan jaminan kualiti lah. And uniquenya is the only one lah in Malaysia, badan jaminan kualiti. Dan kita tengok kalau di negara lain pun ada masing-masing punya badan jaminan kualiti lah. Jadi apakah peranan MQA dalam penawaran micro credentials? Saya rasa pada umumnya kita boleh katakan bahawa di pendirian umum MQA kita menyokong ekosistem micro credentials sebagaimana kita katakan tadi adalah salah satu elemen penting sistem pendidikan yang menyokong kepada PSH. Itu satu. Saya rasa saya nak touch sedikit tentang mungkin pemerhatian saya kepada pendirian pelbagai pihak di luar negara tentang micro credential, especially at the policy maker. Dia ada dua pendirian. Satu adalah micro credential ini tidak boleh membawa pada penganugerahan kelayakan. Ada sebahagian negara dari segi polisi lah, walaupun dia kata micro credential ini boleh beroperasi untuk elemen upskilling dan reskilling, dan ada pula position yang mengatakan boleh. Dan ada setengah tu ada polisi-polisinya, macam New Zealand ada memperkenalkan micro credential credit transfer framework sebagai contoh lah. Di pihak MQA kita berpendirian kepada pendirian yang kedua. Okey, dan ada sebabnya. Okey, kalau boleh saya bagi ringkas, tunjukkan di lagi satu yang tadi tu yang ada apel apa semua tu. Okey. Ini berdasarkan pengalaman kita. Kita ada good pengalaman inisiatif tentang pembelajaran sepanjang hayat yang mana kita boleh gunakan untuk progression seterusnya. Pada 2016, kita terbitkan garis panduan apel untuk kredit transfer.
you bekerja, you ambil kursus pendek, you sambung belajar, you boleh dapat pindah kredit berdasarkan apel. Yang kedua, kita terbitkan garis panduan Massive Online Open Online Courses yang membolehkan juga pindah kredit bila sambung belajar. Yang ketiga adalah Guideline to Good Practices Micro-Credential, yang ini pada 2019 untuk tujuan Continuous Professional Development, dan benda-benda ni 30% boleh digunakan untuk transfer kredit. Jadi kita cuba yang tu dulu. Kita cuba sikit. Okey. Jadi apa yang berlaku seterusnya? Setelah kita confident konsep tu kita dah dapat pegang dan ada berlaku evidence. Sebagai contohnya, tahun lepas untuk apel C saja atau apel untuk transfer kredit ni sebanyak yang saya dengar 1,800 kredit melibatkan 1,400 pelajar telah berjaya diberikan pindah kredit. Banyak tu. Banyak. Banyak program yang terlibat. Okey. Berdasarkan kepada apa yang kita dah laksanakan sebelum ni, itu yang kita pergi kepada 2020. Ya. 2020 ni kita cakap no longer 30% lah. Kita boleh 100%. Yes. 100%. Apa kita nak tahan 30%? Terus hit the maximum. Kita boleh bagi 100%. Tetapi dalam waktu yang sama, konsep yang diberikan oleh garis Guideline to Good Practices Micro-Credential ini, kita nak install satu persepsi ataupun satu prinsip bahawa you telah memilih penganugerahan melalui pendekatan Micro-Credential. Dari segi institusi, dia perlu dituntun melalui disiplin kualiti. Dia mesti ada sistem. Okey, yang tu sistem yang saya tak boleh nak bincang panjang pasal Micro-Credential garis panduan tersebut sebab dia panjang. Cuma sikit-sikit je Cik Hafiz, saya selit yang GGP tadi sidang penonton is available secara digital, and also kalau ke Hari Masa Pelanggan kita boleh dapat juga lah. Kita ada berkongsi dan menjualnya lah. Alright, yes. Sedikit lagi saya tambah tentang mungkin benda yang kita advise dalam garis panduan tersebut. Tidak semua kursus boleh dibuat Micro-Credential dalam satu program. So kursus-kursus foundation berasaskan tesis atau disertasi tak boleh. Yang itu you kena masuk college. Yang itu you masuk college. Itu kena jelas. Yang kedua adalah untuk program-program profesional, you have to consult badan profesional dulu if you want to venture into Micro-Credential. Yang ketiga, ini elemen risk. Elemen risk di mana kita cakap if you nak bagi nama tu tidak boleh mengelurukan. Okay, kalau you cakap bahawa micro diploma, nanti orang keliru. Instead of that, you cakap lah Micro-Credential in something, micro certification in what kan. Jangan gunakan nama-nama yang kelayakan dia adalah kelayakan full-fledged macam diploma, ijazah, master. Jadi, kalau boleh jangan. Because dia akan mengelurukan. Orang tanya bila orang tak nampak dah micro tu. Orang nampak diploma dah. Kan? So kalau boleh ketetapan kat sini kita advise jangan guna penambahan-penambahan yang menyeluruhkan. Cuma kalau boleh saya tambah Cik Aswar sebab walaupun tak nak banyak cerita pasal garis panduan tersebut, GGP, tapi kalau boleh cerita lagi lah sedikit-sedikit in depth sikit lah. In depth sikit, sebab kalau tidak nanti kita ini peluang yang ada walaupun masa singkat. Okey. Bila kita lancar garis panduan tersebut, kita pun ada maklumkan bagi program-program akreditasi yang kita ambil buat pecah kecil dan kita tawarkan secara Micro-Credential, mereka perlu memaklumkan kepada MQA. Dan interestingly, begitu menarik sekali, sambutan adalah amat-amat menggalakkan. Okey. Kalau kita tengok dalam statistik tu, daripada Ogos 2020 hingga Januari 31 Januari lah. Beberapa hari lepas data ada sebanyak 594 program daripada program-program yang accredited oleh MQA telah dipecah kecilkan dan ditawarkan kepada awam sebanyak 11,117. Ya. Dan kalau kita tengok interestingly, dia bukan saja melibatkan program-program sijil dan diploma. Dan kita tengok kat sini program ijazah banyak. Ya, sebanyak 5,853 Micro-Credential ditawarkan. Level 7, ni level master Yes, master level. Jadi kita akan dapatkan ilmu-ilmu dekat peringkat master 674. Level doctorate pun ada. Dia bukan PhD Yang ni doctorate sebab dia by coursework. So ada satu program dengan 10 Micro-Credential.
Dan level 5 tu basically di Malaysia tak banyak. Untuk IPT Malaysia menawarkan advanced diploma level 5. Tapi adalah yang telah memulakan usaha. Dan kita harapkan ada lagi banyak penambahan. Sebab kita ada dua perkara yang mungkin perkara ini pada saya opportunity pada IPT. Pertama adalah outreach of a bigger student lah. Yes. Dan di pihak student pula kita menyediakan opportunity lifelong learning. Okay, jadi sidang penonton sedang kita mengupas deep dive lagi kita punya micro credentials ni bersama tetamu istimewa kita Encik Zafir. Sudi saya mempelawa lah, sekiranya ada soalan-soalan boleh drop terus di kita punya FB secara live ni. InsyaAllah kita akan cuba pick up lah, dan kita sebab kata Encik Zafir, walaupun masa singkat Encik Zafir, tapi kita akan cuba untuk menjawab soalan-soalan yang diberi dan memastikan perkongsian yang bermakna untuk semua. Itu tujuan utamanya. Ya. Okay. Jadi Encik Zafir, back to kita punya ni. Tadi Encik Zafir ada mention lah, the unique also part of it adalah antara kita ada pengiktirafan, kita ada kelayakan masuk ni semua. Jadi secara amnya Encik Zafir, apakah kelayakan masuk dan penganugerahan kelayakan credentials ni? Okey. Ini dalam garis panduan kita yang kita, of course benda ni mungkin telah dilaksanakan di luar dan sebagainya, tapi kita nak memperkukuhkan konsep micro credential dari segi elemen kelayakan masuk dan juga graduation. Sebab kita nak perkara ini apabila kita telah cat dalam bentuk satu kerangka, ia boleh dilaksanakan secara fleksibel. Yang pertamanya, saya tadi telah menekankan tentang konsep multi entry multi exit. Yes, betul. Okay. Itu tertarik. So bila dia ambil komponen, sebagai contohnya dia ambil satu komponen daripada program Bachelor of Business Administration, dia tidak perlu untuk memenuhi kelayakan masuk untuk program tersebut sebab dia ambil komponen saja. Okay. Betul? Jadi dia ada elemen open entry atas keperluan. Tapi terserah kepada IPT. Sebagai contoh, komponen tersebut memerlukan dia ada prior requirement. Prior requirement itu adalah pada untuk kursus tersebut, bukan kepada program tersebut. Okey. I hope yang tu jelas lah. Yeah. Okey, yang tu jelas. So dia very open dari segi kelayakan masuknya. Kepada kursus, dia kelayakan masuk tu kita address pada kursus. Jadi tiada persoalan. Tetapi kalau IPT nak buat ketetapan tak ada masalah. Iaitu ketetapan daripada institusi. Cuma tactically adalah di peringkat nak bergraduat. Okay. Betul. Dia bergraduat. Dia ambil 70% secara micro credential dan kemudian sambung belajar. Dia mungkin another 20% baru masuk college kan. Yang itu mungkin agak tactical sikit. Jadi bagi mereka yang memang telah already ada kelayakan masuk yang ditetapkan untuk program tersebut tak ada masalah. Okay. Cuma setakat ini bagi mereka yang tiada kelayakan masuk. Tiada kelayakan masuk yang berdasarkan program tersebut, mereka boleh melalui apel A. Okay. Yes. So di situ kalau kita boleh tengok, kita pakar-pakar kita masa buat garis panduan pun telah membuat simulasi open entry. Typical age untuk dia bergraduat. Cuma kita punya assumption adalah apabila seseorang individu itu melalui program, melalui laluan micro credential, sebab dia gunakan untuk bekerja, belajar. Masanya biasanya lebih panjang lah. Tapi it can meet this typical age punya yang kita simulate lah kan. Okey, itu saja kot maybe. Jadi Cik Zafir, sedang saya pelawa tadi, bila saya check balik, ramai dah start to pop up some questions di Facebook. Mungkin bolehlah kita tengok. We receive one dengan izin daripada Jack Tan, kita punya penonton. Just want to clarify, is there still any cap now for credit transfer? I know previously it was capped at 30%. Ya, tak ada. So Jack Tan, there's no more capping for you. So it can be 100%, tapi kena baca kita punya micro GGP itulah. Back to the GGP. Back to the GGP memang allowable more than one. Tapi nanti later on kita ada sebutkan juga tentang ada beberapa perkara yang perlu kita ada perkongsian akan datang tentang keperluan 30% ownership. Kita pergi kepada tu nanti. Ya, betul. Lagi satu je Hafiz. Daripada kita punya IDA, adakah pelajar yang mendaftar untuk micro credentials dikira sebagai pelajar berdaftar di IPT tersebut? Yang ini basically dia belajar secara open.
dia maksudnya dia belajar untuk dia jadi berdaftar untuk kursus tersebut. Dia tidak diambil kira sebagai berdaftar untuk program tersebut. Ya. Rekod di institusi kena macam itulah. Ya, betul. Dia macam Cik Zafir cakap lah, dia ambil 1-2 so-called certificate. Tapi basically ada juga satu pandangan yang mana dia membolehkan pelajar untuk register, tetapi at the same time dari segi pembelajarannya dia ambil secara berdikit-dikit. Ada juga. Saya rasa yang ni being explored by KPT di bawah program Excel. Tak silap saya dia punya program tu program POISE. So Cik Zafir, I think yang tadi Cik Zafir ada kongsikan iaitu 2 unique jugalah of micro credentials ni. Satu, kita very clear dia daripada unbundled of the accredited program by MQA, unbundled it and it became you can offer as micro credentials. The other one yang saya rasa sidang penonton semua memang tertarik is the one that Cik Zafir cakap is standalone. Because standalone ni which means that is very unique kan, it meet the industry punya demand and so on. So macam mana Cik Zafir yang standalone ni dia boleh menikmati pindah kredit tu? Okey, standalone bila boleh menikmati pindah kredit ni dia berdasarkan kepada tiga publication yang kita bagi awal tadi. Okey, kalau kita sebagai institusi tu kalau berdasarkan dua publication iaitu tentang MOOC dan juga micro credential, kalau dia satu-satu institusi tu yakin kepada kursus micro credential tersebut, dia boleh buat transfer. Penerangan tu ada dalam situ. GGP tu. Up to 30% lah. Yang tu up to 30% because dia datang daripada sistem luar, bukan sistem yang that's why garis panduan amalan baik yang kita 2020 perlu dibaca. Tetapi sekiranya dia ada micro credential, tetapi institusi tersebut macam okey tapi macam nak terima tu dia rasa dia perlu buat siasatan lanjut, yang itu dia pergi pada apelasi. Dia akan buat challenge test dan sebagainya, dia akan bagi transfer. So ruang tu ada. Ruang tu ada. Cuma nanti ada lagi intervention di peringkat MQA untuk menyemarakkan lagi di mana micro credential standalone ni kita akan bagi peluang yang lebih besar lah untuk transfer. Tapi mungkin kita cerita kemudian. Betul. So kalau kita tengok Cik Zafir, tak tahulah rasanya sidang penonton juga nanti bukit tu je. Bukit tu kita macam where is the sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Bukit itulah yang kita lihat we are looking forward towards that lah, the bukit. Jadi sejauh manakah kreativiti sesebuah PPT ini dalam menawarkan micro credentials pada pandangan Cik Zafir? Okey. Kita memang ada buat jangkaan dan simulation pada kita buat garis panduan tersebut. Pertamanya kita tengok dia daripada unbundle program tu, dia boleh buat secara keseluruhan oleh satu institusi. Maksudnya saya sebagai individu, you hanya engage pada satu institusi. Alright? Dia juga boleh berlaku di mana dia melibatkan satu konsortium institution. IPTA, IPTB, IPTC. Yang ni A bukan A awam ini maksudnya saya tak nak sebut apa institusi tertentu. 6-7 IPT dia kata okey, kita akan buat konsortium, kita akan letakkan satu platform, ini adalah program-program kita, student boleh ambil dan sebagainya, individu boleh ambil semua. Kemudian bila dia cukup, dia boleh pergi mana-mana IPT untuk dia dapat graduasi. Itu satu ni lah. Dia juga boleh berlaku di mana satu institution program dia tu dia boleh cakap bahawa yang ni micro credential kami, tapi at the same time kami juga ada engagement dengan badan-badan industri di mana kursus-kursus berlaku di sana. Dan later on boleh juga diambil kira untuk masuk penganugerahan. Dan dari flexibility itu juga IPT juga boleh arrangekan pengajian itu di mana sebahagian itu secara micro credential, later on pelajar ambil secara ODL atau pelajar ambil campus. So dia banyak ruang. Banyak ruang. Dan juga kita lihat juga micro credential ini, especially dia berkaitan dengan online kita jangan tengok bahawa dia punya potensi ditawarkan di Malaysia. Dia boleh ditawarkan juga di luar negara untuk pelajar. So dia banyak benda, sangat banyak. Dan itulah pada kita bahawa dia up to institution macam mana mereka nak venture lah. Of course, elemen quality tu need to be installed bila penawaran-penawaran ini dilaksanakan. Cuma di pihak kita ialah apabila micro credential ini daripada program yang unbundle unbundle program accredited ni, orang bertanya juga dengan kita macam mana MQA quality assure. Yes, betul.
Itu important. Dia punya prinsip adalah bila program itu adalah program yang accredited, dia dah ada skim kualitinya. Only that kita akan buat intervention tambahan di mana benda itu dipecah kecil. Jadi MQA akan membuat semakan apabila kita buat pemantauan akreditasi kepada program tersebut. Betul. Syafiq, yang itu sangat-sangat menarik. Maksudnya Syafiq, pelajar tu boleh ambil program di IPTA yang berbeza, IPTS yang berbeza, terpulang, even overseas pun. Tapi the end, maksudnya yang institusi yang menggraduatkan tu. Lupa nak. Where it could be. Lupa nak. Saya pun tengok bila siapa yang boleh graduat, macam mana. Betul. Soalan tu bagus tu. Tapi betul, apa yang Cik Asfar cerita tu adalah pelajar boleh window shopping. Yes, tapi saya suka profesor di IPT, satu IPT, dia boleh ambil kat sana. Kemudian saya suka belajar dekat satu industri, ada micro credential dia ambil kat sana. So campur. Tetapi untuk menganugerahkan, dia perlu satu IPT yang ada kuasa untuk menganugerah. So di sini apa ketetapan kita adalah, you boleh window shopping kat mana-mana pun, mengikut keperluan dan berdasarkan garis panduan yang kita tetapkan. Tetapi bila penganugerahan, dia pastikan bahawa IPT tersebut, micro credentialnya ataupun komponen pembelajarannya must accumulate to be at least 30%. Boleh ambil kat sana, tapi 30% mesti datang daripada institusi penganugerah. Okey. Kenapa kita tetapkan sedemikian? Sebab apabila satu-satu IPT memberi satu kelayakan, dia bukan saja memberi kelayakan bahawa mengesahkan bahawa orang tu ada kompetensi, ada ilmu. Tetapi selagi mana pelajar itu memegang scroll tersebut, testament tersebut ataupun ijazah tersebut, dia masih ada accountability dengan responsibility. Jadi kita nak elemen ownership tu. 30%. You can go window shopping, at the end of the day, there's only one. Betul, very clear. Jadi Cik Taufik, kita tengok di soalan, producer pun dah bagi hint-hint tu. Dia suruh baca juga soalan ni. Okay, kita pick up few. Kalau kita tengok, adakah panjang ni. Hopefully tak ada soalan yang susah lah. Saya takut saya terlepas nanti yang ni kan. Okey, adakah micro credentials program yang diambil dan pindah kredit dalam diploma, adakah pindah kredit itu boleh dipindah lagi sekali dalam program degree? Atau pelajar tu perlu go through APLC? Basically apabila dia completekan pindah kredit melalui sebagai contoh, dia dapatkan elemen micro credential tu untuk diploma. Untuk dia transfer kredit ke peringkat bachelor, benda tu boleh diambil kira. Sebab pertamanya adalah konsep di bawah MQF adalah you don't have to learn what you have learned. Okay? Cuma dia berbalik kepada institusi yang nak ambil nanti. Sebab institusi tersebut dia perlu buat articulation, kena buat mapping dan sebagainya. Kalau dia tak satisfy, tak dapat. Dan begitu juga elemen di mana dia perlu satisfy the learning outcome at the certain level yang diperlukan. Parameter yang kita tetapkan sekarang, dia mesti minimum grade C. Macam itulah lebih kurang lah. So elemen-elemen tu perlu observe lah dari segi pindah kredit. Tapi yang itu institutional arrangement. Tapi konsepnya adalah once you have learned, you tidak perlu and earn the credit di satu-satu program, so dia boleh gunakan untuk credit transfer secara, kalau arrangement ini secara vertical. Tak perlu ulang lagi sekali. Yes. Jadi lagi satu, bagaimana in future kita nak adakan cumulative in terms of transcript? Kumulatif, ya, macam mana? Bagaimana in future jika kita nak adakan cumulative transcripts? Transcript untuk micro credential. Micro credential, okey. Pertamanya pada saya adalah dalam arrangement sekarang, apabila seseorang itu telah melalui dan juga telah tamat satu-satu micro credential, dia akan dapat small transcript. Okay. MMS tadi? Small of what you have go through. Jadi kita mengharapkan nanti IPT yang menganugerahkan, dia akan bagi transkrip penuh. Okey, dia akan bagi transkrip dia yang office, mana yang pindah kredit dan sebagainya patutnya reflected dalam dia punya transkrip. Okey. Dan ada lagi peluang di mana institusi boleh bagi deskripsi yang lebih mendalam
melalui Malaysian Qualification Statement. Okey, sebab kita faham dalam dunia akademik penganugerahan dia ada dua dokumen. Satu scroll. Dia cerita nama, dia cerita tajuk kelayakan, dia cerita bahawa ada seal institution dan sebagainya. Lain tak ada dah. Okey. Yang kedua dokumen ialah transkrip. Komponen-komponen khusus dan juga grade, dan kalau ada exemption transfer grade dia akan nyatakan kat situ. Kita ada lagi satu dokumen oleh MQA ialah Malaysian Qualification Statement. Dekat situ macam-macam boleh cerita. Ya, boleh cerita. Kalau cerita tentang bahawa program ni sebahagiannya merupakan program transfer kredit, mungkin 1 tahun ambil di New Zealand, ada semua boleh masuk kat situ. Termasuk juga elemen ini di mana dia boleh cerita micro credential yang dia pindah kredit di situ, mungkin dia boleh cerita lebih banyak di MQS. Itu satu ni lah. Ya. Okey, Cik Hafiz, adakah program micro credentials dari akademik program ini diaudit oleh MQA? Apa yang akan diaudit? Apa yang akan diaudit? Okey, soalan tu. Okey, apa yang diaudit? Okey, apa yang diaudit adalah arrangement yang dilaksanakan berdasarkan garis panduan yang kita berikan. So, mungkin oleh kerana garis panduan ini kita launch pada 2020, kita pematuhan itu kita expect akan berlaku mungkin pada tahun hadapan dan tahun-tahun seterusnya bila kita pematuhan. Cuma di tahap ini sekarang ini MQA sedang sediakan addendum. Addendum maksudnya bagi IPT yang terlibat dalam penawaran microcredential untuk program akreditasinya, selain daripada MQA 02 nanti bila akreditasi, atau MQA 04 bila pematuhan, selain daripada program-program yang secara konvensional yang dia laksanakan, dia perlu add on maklumat tentang pelaksanaan microcredential dan kita akan semak sewaktu pematuhan tersebut. Jadi mungkin dalam tahun ni dalam tempoh terdekat kita tengah buat simulasi borang tersebut, addendum tersebut, dan kita akan edar lah. Betul. Okay, dari Putri Syariman, can current registered students take micro credentials and transfer to their degree program? Yang itu ketetapan di peringkat institusi, di pihak kita open lah. Sebabnya di peringkat institusi yang kami dapati, selain daripada konsep microcredential yang dia boleh ambil concurrent dan sebagainya itu, memang APT ada buat multiple persijilan dalam satu program. Dalam program bachelor tersebut, selain dia ambil program bachelor, dia masukkan elemen persijilan Cisco. Dia mungkin ambil elemen persijilan Microsoft. Ada banyak lagi sebenarnya kalau betul. Dan setengah persijilan tu kadang ada berkaitan dengan licensing. Jadi elemen tu boleh. Tapi cuma di peringkat MQA lah ya. Elemen tu mungkin lebih pada pelajar. Di mana pelajar kena tahu kemampuan dia dalam pembelajaran. Kita tak nak di mana dia terlampau banyak benda dia belajar. Dia tidak dapat maksudnya maksimumkan keupayaan pencapaian dalam pembelajaran. Jadi yang itu penting. Dan saya rasa di peringkat institusi pun dia akan monitor elemen tu. Part of the good system in dalam education ialah memastikan pelajar dapat maksimumkan pencapaian pembelajaran. Jadi di MQA kita semua sedia maklum kita ada Apel A, Apel C, newly launched, about to launch, Apel Q, and micro credential itself. What's next for micro credentials? Okey, kita memang telah sedar masa kita buat garis panduan tersebut, ya, pada 2020. Option bagi mereka yang bergraduasi ni is either dia ada kelayakan yang saya cerita, kelayakan yang memang dah memenuhi, ataupun dia pergi apel A. Tapi kita memang address bahawa sebenarnya untuk mereka yang dah ambil 70% komponen program tersebut melalui micro credential, buat apa nak buat apel A? Betul. Ini yang pada masa akan datang kita sedang usahakan yang kita panggil sebagai apel M. Khusus untuk micro credential. Because dia special. Special, jadi kita bagilah satu apel yang special untuk dia. Apel M. Apel M. Kami buat masa ni sampai M sajalah. Kami tak tahu akan datang ada lagi tak. Okey. So ni apel for micro credential, yang ni untuk assessment dia, dan yang ni konsepnya kalau boleh saya share sedikit lah. Dari segi konsepnya adalah dia adalah light touch of apel A. Jadi sebab dia dah ada 70% evidence atau 30% atau 40% macam apa kita nak minta buat apel A secara intensif. So kita ada version yang light touch sedikit, iaitu apel M. Jadi dia akan ada buat something lah. At least something yang dia akan reflect balik apa yang dia belajar dan present it to the institution.
APLM di Enting lah. Ah, So can we call it, inilah bukitnya. Inilah bukitnya ni sebenarnya. Ya, ni antara bukit-bukitnya lah. Antara bukit-bukit dia ada banyak bukit. Ada bukit yang Sebab nak cuba kaitkan balik sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Bukit Noel lah APLM, masya-Allah. Jadi sidang penonton semua, alhamdulillah kita telah berjaya merungkai lah itu tajuk kita yang pada asalnya. Dan saya ingin mengajak semua sidang penonton untuk terus like FB rasmi kami, iaitu Official Agency Kelakar Malaysia, and subscribe our YouTube MQA Malaysia. Sebab Cik Rafiq, kita sentiasa ada program siri-siri seperti siri motivasi. Kita ada CEO Desk. It's all very contentful lah untuk ni. Dan juga sekiranya macam tadi kita tengok ada beberapa soalan yang kami tidak dapat menjawab lagi kerana kekangan masa, teruskan juga drop kepada kita punya inquiries, iaitu di www.mqa.gov.my. Klik pada ikon SPPA itu insyaAllah. Jadi Cik Rafiq, sebelum kita akhiri lah, very last one lah. Apakah pesanan Cik Rafiq sendiri mungkin kepada PPT, kepada umum setup? Okey, seperti saya ceritakan statistik tadi, peluang itu telah diambil oleh sebanyak 54 tadi, tak silap saya, 54 institution melibatkan 500 program yang menawarkan 11,000 micro-credential. Okey. Jadi jelas. Jadi peluang itu telah diambil, tapi ada banyak lagi institution yang belum mengambil. Di dalam MQR ada sebanyak 12,000 program yang aktif. 500 dah ambil peluang. So ada banyak lagi institution yang belum dan juga yang ada banyak. Jom kita dah bagi peluang. Dan kita sepatutnya benda ni, peluang ini diambil atas semangat kita membantu kerajaan dan juga masyarakat untuk mengimarahkan lah, dia bahasa hari Jumaat kan, mengimarahkan, memperkasakan agenda pembelajaran sepanjang hayat. Okey, kalau boleh saya nak tambah satu, boleh? Silakan. Okey, since banyak yang memberi sambutan dalam ni, saya nak cadangkan lah kan, bagi mereka yang bersama-sama dengan kita, mungkin selepas ini continue, kalau boleh buat posting adalah bagi feedback, mungkin tajuk-tajuk bicara minda yang tuan-tuan dan puan-puan nak cadangkan pada masa yang datang. Instead of us memilih, how about kita dapat aspirasi daripada pendengar. Terima kasih Cik Rafiq. Bukan sahaja memberi input, memberi satu cadangan yang amat baik Terima kasih. di studio ini. Dan of course producer kena take note lah tu. Jadi okey, semua sidang penonton, let's take this little step and you can make a positive change. Micro credentials, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Ada translation in English ya? Dengan itu, saya Hans Farizal Kamaluddin untuk Bicara Minda at MQA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.